Okey, soalan seterusnya ni saya tak nak brain. Kenapa ramai orang boleh salah? Soalan nombor 1. Macam mana boleh salah benda ala ni? Awak bila buka saja kertas 1 ni, soalan nombor 1 ni tolonglah jangan salah. Sebab itulah yang akan membawa keyakinan awak kepada yang lain. Okey, manakah antara berikut merupakan kuantiti skala? Skala. Okey, ingat lagi saya ajar kat awak. Okey, kuantiti ada 2 jenis. Yang pertama is, tak payahlah, kuantiti skala. Yang kedua is vektor. Apa beza skala dengan vektor? Skala mempunyai magnitude. Magnitude tu apa? Magnitude tu nilai. Nilai berapa? Okey, berapa tinggi mamu? 3 meter. Okey, berapa jisim Faris? 20 kilogram. Nilai. Okey. Vektor dia mempunyai magnitude plus arah. So beza dia arah kat sini. Okay, so, kalau ditanya ke awak yang manakah antara berikut kuantiti skala, so antara 4 ini, yang manakah tak ada arah? Sebab kalau ada arah, dia jatuh dekat vektor. Alright, so yang pertama, daya. Okay. Daya ada arah tak? Daya ada arah. Contoh daya paling senang is daya graviti. Daya graviti semua ke bawah. Kalau awak lawan daya graviti, itu kalau ke bawah ikut graviti, nilai dia positif. Kalau naik ke atas, nilai dia negatif. Okay, so ini bukan kuantiti skala. Okay, of course lah B ni jawapan dia. Okay, C. Kenapa bukan? Again, C ini membabitkan W berat sama dengan jisim darat G. G ni apa? Again, G ni adalah daya ataupun pecutan graviti. So, pecutan graviti, dia ada arah. Arah dia ke mana? Arah dia ke bumi kita. So, dia ada arah. And the next one, last, momentum. Okay, ingat lagi, momentum is pelanggaran. Okay, bila dia berlanggar, so pelanggaran tu kenyal ke tak kenyal, bercantum ke apa, ke letupan. Ingat lagi kan? Dan awak tahu formula dia M1 U1 campur M2 U2 bla 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 kan? Ingat lagi, ketika awak buat benda ni, ini momentum ni. U ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okey, kita tengok arah dia. Kalau arah dia ke kanan, U ni akan bernilai positif. Arah ke kiri, nilai dia negatif. Jadi ini bermakna momentum bergantung kepada arah. Sebab arah yang berbeza akan memberi nilai yang berbeza. Cuba tengok tajuk momentum. So nombor 1 ni jawapan dia B. Alright, soalan seterusnya yang saya nak terangkan dekat awak adalah soalan nombor 4. Sebelah aja daripada nombor 5 tadi. Okey, patut saya terang 4 dulu, tak apalah terbalik Okey, soalan nombor 4 ni saya tahu menjadi mimpi ngeri kepada beberapa orang daripada awak sebab awak tak ada kan masa kita buat eksperimen ini. Okey, so kita tengok manakah antara pita detik berikut menunjukkan suatu objek yang bergerak pada pecutan yang seragam. Okey, berdasarkan jawapan yang saya bagi dekat awak, jawapan untuk yang nombor 4 ni adalah B. Okey, kenapa ini jawapan dia? Kalau kita tengok beza dengan A mula-mula dia bukan arah gerakan di sini Okey, so maksudnya sama saja A ni. Okey, yang mana B mula-mula kecil lepas tu besar. Yang C mula-mula besar lepas tu kecil. Yang D kecil besar kecil. So, untuk jawab soalan ni, saya cadangkan awak dengar saya punya penjelasan dulu apa cerita sebenarnya. Okey. So, just remember yang kita pernah buat eksperimen tentang pita detik. Saya minta maaf, saya padam belah sini saya buat belah sini. Supaya sama dengan awak punya gambar rajah dekat dalam soalan awak. Okey, bayangkan kita ada pita detik. Okey, pita detik. Alright. So pita detik ni selalunya dia buat macam ni. Bermaksud ada lagi panjang. Okey, yang mana sebelah sini, alright, dia akan tulis dekat pita detik awak itu adalah arah gerakan. Arah gerakan. Okey, apa maksud arah gerakan? Maksud arah gerakan adalah kalau kita ada sesuatu objek, okey, contohnya kita ada satu troli. Okey, saya ambil troli pemadam saya lah Okey, katakan ini adalah troli. Okey, maksud arah gerakan, troli kita bergerak macam ni. Jadi tape tu ada kat atas ni. Jadi troli kita tarik macam tu. Okey, jadi itu maksud arah gerakan. Okay. So, mana datang titik-titik tu? Titik-titik itu datang apabila kita letakkan dekat sini jangka masa detik. You know jangka masa detik kan? Yang mana dia berfungsi untuk memberikan titik-titik. Okay. So, bila jangka masa detik ada dekat sini, pita detik dilekatkan pada troli awak. So, jangka masa detik ni akan sentiasa memberi titik pada tempat yang sama
kalau troli awak tak bergerak. Tapi bila troli awak bergerak, maka pita detik tu pun akan bergerak. Yang ni tak bergerak, yang ni tak bergerak. Tapi pita detik awak akan sentiasa bergerak kat bawah ni. Jadi menghasilkan titik-titik macam ini. Okey, so kembali kepada soalan yang diberi kepada awak. Okey, soalan yang diberi kepada awak menyatakan yang manakah menghasilkan pecutan yang seragam. Okey. Pecutan yang seragam, okey, maksudnya laju dia bertambah ke atau berkurang ke atau tidak berubah kalau pecutan itu seragam. Okey, itu yang awak kena definisikan mula-mula. Okey. Cuba tengok pergerakan atas ni. Okey, titik dia sama. Maksudnya, apa yang berlaku pada troli awak? Adakah troli awak makin memecut ataupun troli awak makin slow? Okey, dalam kes macam ni bermaksud troli awak dia tak pecut, dia jalan macam tu. Okey, so maksudnya untuk yang A, troli awak bergerak dengan laju seragam. Dan kalau laju seragam, pecutan adalah sifar. So, ini bukan jawapan dia sebab dia tanya pecutan seragam. Okey, nanti kita bincang pasal B. Kita tengok D. Okey, berdasarkan gambar rajah ini, kalau kita letak pita detik kat situ, mula-mula jarak dia jauh, maksudnya troli awak pecut dengan laju. Sebab apa? Sebab di titik sini, troli awak bawa laju, baru di titik lagi. Tapi makin lama, titik ni makin rapat. Maksudnya, troli awak makin perlahan atau makin meningkatkan kelajuan ni. Jawapan dia, troli ini makin perlahan. Okey? Cuma, awak ada belajar. Kalau troli itu makin laju, kita panggil sebagai pecutan. Kalau makin perlahan, kita panggil nyah pecutan. Okey? Nyah pecutan. Alright, so ini confirm lah bukan jawapan sebab dia minta pecutan, bukan nyah pecutan. Okey? Kemudian tengok yang D. Tengok yang ini. Mula-mula dia kecil, lepas tu dia besar. Itu lebih kurang sama dengan ni. Mula kecil, besar. Mula kecil, besar. Besar lagi. Yang ni pun besar. Ini lagi besar. Okey, so daripada starting point sampai sini, sebenarnya troli awak ni sedang melakukan pecutan. Okey, cuma bila dekat belakang ni, tengok apa jadi kat dia. Dia kecil balik. Jadi maksudnya troli awak ni tidak sentiasa menghasilkan pecutan. Dia memecut, lepas tu dia nyah pecutan. Alright? So, yang ni pun bukanlah jawapan dia. So, obviously, jawapan dia adalah B. Alright, seterusnya kita akan pergi ke soalan yang pun ramai orang salah, iaitu soalan nombor 8. Okey, refer buku soalan yang ada pada awak. Okey, dia ada seorang budak perempuan. Okey, dia baling apa tu? Bola. Okey, dia baling, perempuan ni tinggi 1.2 meter. Dia baling bola. Bola tu jatuh semula ke bumi. So, soalan tu tanya, berapakah jumlah jarak yang diambil oleh bola untuk mencecah bumi? Jumlah jarak. Maksudnya jarak daripada sini naik atas sampai dia menjejak bumi semula. Okey, berapakah jumlah jarak dia? Okey, saya rasa awak dapat detect jawab apa tajuk dia adalah gerakan linear dan obviously persamaan gerakan linear. Okey, so first kita tengok apa yang dia bagi. Okey, dia bagi 1.2 meter ni dekat bawah. Alright, so adakah 1.2 meter ini jarak yang diambil? Tidak, itu baru tinggi dia. Maksudnya 1.2 meter kat sini. Ni. Daripada sini sampai sini 1.2 meter. So, yang atas ni berapa? Itu yang kita kena kira. So, pendek kata, soalan ni sebenarnya minta kita mencari S. Berapa? Okey. Apa yang dia bagi? Dia bagi dekat awak. Macam tak ada apa pun dia bagi. Ada tak dia bagi T? Obviously, T dia tak bagi. Okey. Tapi dia ada bagi U. U maksudnya halaju awal. Maksudnya, berapakah kelajuan bola ini bila meninggalkan tangan? 20 meter per saat. Okey. Kemudian, ada satu lagi yang dia bagi, iaitu V. Tapi V, awak kena faham sendiri daripada soalan. Okey. Bola ni naik atas, turun sampai ke bawah ni. Okey. V ni kat mana? Kalau awak cari V dekat sini, awak takkan dapat jawapan dia. Okey. So, kita buat sebahagian sahaja. Okey, kita sebab sini awak tak perlu cari, awak dah ada jawapan dia 1.2 meter. So kita nak cari sini. Okey, untuk mencari sini, kita cari sebelah cukup, tak perlu cari dua-dua belah. Kita cari sebelah, kita dapat lagi satu. So bila awak baling bola ni ke atas, apa yang awak dapati adalah V dekat sini sama dengan kosong. Yalah, bola tu mesti naik atas, berhenti, baru turun balik. Okey, so V sama dengan kosong. T tak ada.
Okay, so kita nak pakai formula apa untuk menyelesaikannya? Awak tengok buku soalan awak muka surat 2. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3 punya rumus tu, kita akan pakai formula yang tak ada T, yang tak ada masa. So, formula yang kita akan pakai adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 plus 2AS. Okay, V ada? Ada. U ada? Ada. 2 ada? 2 adalah kat calculator. S awak nak cari. Problem is A. Soalan awak tak bagi pun A. But remember, ini adalah jatuh bebas. Okay, so bila jatuh bebas, dia ke bawah macam ni, maka A ini bertukar menjadi G. Maksudnya, bola ini jatuh disebabkan oleh tarikan graviti. But, satu lagi but. Okay, lupa lagi satu. Yang G ini boleh jadi positif, G ini boleh jadi negatif. Bila G ni positif, bila G ni negatif, kita dah belajar. Tak apa, saya ulang balik. Okey. G akan bernilai positif. Maksudnya, soalan awak bagi 10 kan? G ni akan bernilai 10 kalau gerakan kita mengikut tarikan graviti. So, kalau gerakan ke bawah, maka G ni jadi positif. G jadi negatif kalau tarikan graviti ke bawah, tapi kita baling benda tu ke atas. Maka benda tu adalah negatif. So, dalam kes ini, kita ambil positif ke nak ambil negatif? Ingat kelas, kita tengah menyelesaikan sebelah sini. Okay. Sebab sebelah sini sahaja kita ada info dia. Sebelah sini kita tak ada. Sebelah sini kita ada halaju awal, halaju akhir. Kalau awak buat sebelah sini, halaju awal awak kata kosong, halaju akhir kat sini berapa? Kita tak tahu. That's why kita selesaikan sini. So, kalau kita selesaikan sini, G awak positif ke negatif? Bola naik ke atas, lawan graviti. So, pecutan dia adalah negatif. So, tunggu apa lagi? Masuk sajalah kosong, 20 kuasa 2, campur 2, darab 10, hujung sekali S. Okey, gedebak. S awak dapat, kira S awak dapat 20 meter. Ni saya kira saya dapat ni awak tolong kira selesaikan je lah matematik biasa tu bukan math ni, maths je. Alright, so bila awak dapat 20 meter, awak pun tengok dekat pilihan jawapan, awak terus tanda A. Salah. Tahu tak kenapa salah? Sebab S sama dengan 20 meter tu hanyalah daripada sini pergi ke sini. 20 meter. Okay. Sedangkan soalan tu tanya berapakah jarak dia keseluruhan ini. So, apa perlu awak buat? 20 campur dengan 20, which is sebelah sini, campur dengan bawah sini berapa? 1.2. So, 20 campur 20, 40. 40 campur 1.2, 41.2. So, jawapan dia adalah 41.2 ataupun D dalam pilihan jawapan awak. Settle. Baik, soalan seterusnya yang kita nak review adalah soalan nombor 10. Okey. Manakah antara rajah berikut menunjukkan kerja yang dilakukan paling kecil? Maksudnya kerja itu sangat sedikit dilakukan. Okey, so jawapan yang saya bagi pada awak adalah A. Alright, so sebelum kita melihat perkara ini, okey, awak kena tahu satu benda. Okey, so kerja is apa? Kerja is work. Sama dengan, apakah formula untuk kerja? Kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, so kalau ada daya, ada sesaran, maka adalah kerja. Okey, kalau daya yang dikenakan besar, sesaran yang pergi pun besar, maka besarlah kerja awak. So, dia macam berkadar langsung kan? Okey, so kalau daya kecil, sesaran kecil, maka kerja awak pun kecil. Kalau daya besar, sesaran kecil, itu kita kena ada nombor lah. Kita darab, tengok besar ataupun tidak. Dalam kes soalan awak, dia tidak memberi kepada awak sebarang nombor. Okey, so saya tulis kat sini W sama dengan F darab S. Okay. Dia tidak memberi sebarang nombor kepada awak, tapi dia membuatkan awak berfikir berapakah daya dia dan berapakah sesaran dia. Alright, kita tolak tepi yang A dulu. Okay, so kita buat yang B. Okay, awak jangan letak sebarang nombor. Awak jangan pandai-pandai. Okay, yang B, ada tak daya dikenakan sebab dia kata mengangkat. Maksudnya diangkat benda tu. Okay, so apabila mengangkat, maka ada tak daya? Ada. Ada tak sesaran? Of course, bila dia angkat nanti, ada. Okay, so daya ini bergantung kepada berapa besar jisim ini ataupun senang cerita berapa berat dia lah. So, makin berat ini, maka makin besarlah daya awak. Okay, so ada tak kerja? Ada. Tapi dia baru satu, kita tak boleh nak cakap dia kecil ataupun besar. Sekarang kita tengok yang C. Okay, so
menolak troli bermuatan berat. Berat. So, inilah perbezaan antara dua ini. Okay. So, perkataan berat ini telah menunjukkan kepada kita daya yang dikenakan kurang ataupun lebih. Yes, maksudnya daya yang dikenakan adalah lebih. So, kalau daya yang dikenakan lebih, kerja pun mestilah lebih besar. Jadi, dia kata paling kecil. Obviously, ini bukan jawapan dia. Okay. Lepas tu, menarik beban menggunakan takal. Okay, you know takal puli. Alright, ni takal. Alright, so again, ada tak daya? Ada. Menarik. Beban ada tak? Beban ada. Okay, tapi dia tak bagi tahu. Okay, mana satu berat, mana satu ringan dekat sini. Okay. Cuma yang awak perlu tahu, bila dia cakap, bila dia tak bagi tahu yang mana berat, yang mana ringan, cuma yang ni ada cakap ringan lah. So, kita assume kalau lah awak kata ini sama beban dia, awak kena tahu kehadiran takal ini memudahkan kerja kita. Maksudnya, kalau kedua-dua objek ini sama berat dia, okey, katakan ni 20 Newton, ini 20 Newton berat dia, awak tukarlah kepada kg sendiri. Cara manakah yang menyebabkan awak senang nak angkat dia? Mestilah cara yang D. Okey, sebab apa? Sebab dia mempunyai takal. Jadi, daya yang awak kenakan lebih kecil berbanding daya yang B. So, B dah kalah. Okey, sekarang antara D dengan A. Alright. Menolak dengan kuat dinding konkrit. Menolak dengan kuat dinding konkrit. Okey, so, di sini ada tak daya? Ada. Menolak dengan kuat. Banyaknya daya dia bagi. Dia siap cakap lagi kuat. Haram orang lain tak sebut perkataan kuat. Okey, tapi remember this. Bila dia tolak dinding konkrit ni, ada tak sesaran? Kalau dia Hulk Hogan tu lain cerita lah. Ini kita anggap orang biasa lah. Bila dia tolak, ada tak sesaran? Tak ada. Jadi kerja ada tak? Tak ada. Jadi inilah nilai yang paling kecil kalau nak dibandingkan dengan kawan ni. So sebab tu jawapan dia A. Okey, seterusnya soalan yang saya nak bincang dengan kelas awak ni adalah soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11 dia kata Raja menunjukkan satu blok kaca. Okey, ni blok kaca, faham kan? Okey, diletakkan di atas meja. Okey, luas bersentuhan kat bawah ni adalah K. Luas meja adalah L. Luas meja ni faham kan? Luas semua ni. Okey, berat blok kaca WB. Berat meja adalah WT. T stand for table. Okey, so soalan tu tanya apa? Soalan tu tanya, ekspresi yang manakah memberikan tekanan yang dikenakan oleh blok kaca kepada meja. Okay, first of all, kita kena tahu apakah formula untuk tekanan. Tekanan sama dengan daya bahagi luas. Okay, so dalam kes macam ni, dia kata tekanan yang dikenakan pada blok kaca oleh meja. So, siapa yang rasa tekanan? Blok kaca ke meja? Jawapan dia pada blok kaca. So, yang rasa tekanan adalah blok kaca. Siapa yang bagi tekanan dekat dia? Yang bagi tekanan dekat dia adalah meja. Okay. So, dalam kes macam ni, awak kena tahu. Okay. Permukaan yang bersentuhan. Okay, saya bawa sikit. Permukaan yang bersentuhan dengan blok kaca hanyalah ini. Ni yang saya lorek ni. Okay. Bukan keseluruhan meja ni. Jadi tekanan yang diberi hanyalah tekanan dekat sini sahaja. Okey? So kat sini sahaja tekanan yang diberi. Okey, so of course daya yang dikenakan, siapa yang kenakan daya pada blok kaca? Meja. Sebab blok meja tu yang bagi tekanan dekat blok kaca. So atas ni mestilah W T. Berat meja. Sebab meja yang tekan blok kaca tu. Okey? So, bahagi dengan luas. Okey, so bila awak... Oh, tak nampak rupanya. Okey, so meja, berat meja bahagi dengan luas. So, sekarang awak WT ke atas. So, ada dua pilihan. A ataupun B. Okey, so kita nak bahagikan kita punya formula tu. Okey, saya tulis sini lah supaya awak nampak sikit. Okey, F sama dengan WT. Okey, A sekarang ni, kita nak ambil yang mana satu? Kita nak ambil luas blok kaca ke ataupun luas meja? Baca sekali lagi ayat. Daya yang tekanan yang dikenakan pada blok kaca. Maksudnya meja yang tekan blok kaca. Adakah keseluruhan meja ni tekan blok kaca? Tidak. Yang tekan blok kaca hanya ni. Ni. Ini sahaja yang menekan blok kaca. Jadi, kita tak boleh nak ambil kira keseluruhan luas meja ni. Kita cuma kena ambil kira keseluruhan ini sahaja. So, area yang perlu kita ambil kira dalam tajuk ni adalah K. Alright? So, kesimpulannya, kita punya tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas. So, samalah dengan
WT bahagi dengan K. So, jawapan dia adalah A. Okey, soalan seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 36. Okey, ini soalan elektrik Soalan 36. Saya bacakan dulu, jadi saya enjak naik ke atas sikit. Okey, Raja menunjukkan dua sfera bercas ringan R dan S. Okey, maksudnya awak ada sfera. Tak payah fikir sfera logam ke sfera apa, it's just a sfera, okey, yang bercas berjari cas. Okey, sfera tu ada cas. Okey, ringan. Okey, sfera tu R dan S digantung pada titik T. Okey, maksudnya satu titik ada dua berbola. Okay, ramai budak dia anggap satu, dia ingat swing macam ni. Tak, bukan swing. Dia memang ada dua berbola yang duduk rapat macam ni. Okay, maksudnya mula-mula bola tu rapat di antara satu sama lain. Ni. T. Mula-mula dia macam ni. Dia rapat di antara satu sama lain. Okay. Benang ni sama panjang. Okay. Obviously, kalau buat eksperimen, benang ni kena sama panjang lah. Pun boleh ubah dimalarkan. Okey, diperbuat daripada bahan yang tidak mengkonduksikan elektrik. Maksudnya benang ni, dia takkan conduct elektrik. So, kalau kita bagi cas dekat sfera ni, maka cas elektrik tu takkan mengalir dekat benang. Nama pun benang kan. Okey, bila kita buat eksperimen ini, maksudnya, macam mana kita nak jadikan sfera kita kini bercas? Very simple. Awak mesti pernah buat eksperimen, if I'm not mistaken, Form 1, Form 2 or Form 3, yang kita ambil kain, lepas tu kita gosok dekat solenoid ke apa, lepas tu kita letak kat kepingan kertas. Ambil sikat, gosok-gosok-gosok, letak kat rambut kawan. Kita tengok benda tu terangkat kan? Sebab apa? Sebab awak chargekan awak punya objek tu. Macam saya pensel saya ni lah. Okay, dalam kes macam ni, awak ambil kain, awak gosok-gosok-gosok dekat dua ni. Okay, gosok-gosok-gosok-gosok. Maksudnya awak punya sfera ni, dia ada cas. Dia kata bercas ringan lah. Maksudnya cas kecil je lah kan. Okay, so bila dah cas, awak ambil, awak pun lepaskan dia. Okay, awak charge, awak lepaskan dia. Bila awak lepaskan dia, dia orang menolak jadi swing. Dia jadi swing macam ni. Dan didapati, yang R ni, dia swing lebih jauh berbanding dengan S. Sebab tu dia kata theta lebih besar daripada A. Okay. Soalan ni saya enjak sikit. Soalan dia apa? Soalan dia ke, yang mana satukah adalah benar? Ini bermakna dia tengah tanya ke awak, kenapa R ni swing dia lebih besar berbanding dengan S? Okay, mesti ada sesuatu berkenaan dengan R. Benang sama. Awak gosok pun kita anggap sama lah sebab dia tak cerita. So, maksudnya something happen to this R yang menyebabkan dia swing lebih. Alright? So, charge R kurang daripada charge S. Okay? Dia tak cakap pun dekat sini berapa charge R, berapa charge S. Okay? Dia cuma cakap kedua-dua tu bercas ringan. So, ini bukan jawapan dia. Okay? Charge R lebih besar daripada charge S. Okay? Kalau lebih besar, dia akan tolak kawan ni tau. Dia orang akan sama-sama sebab salah seorang besar dia akan tolak macam tu. Dia mesti akan tolak. Sama-sama tolak. Okay? Alright. Jisim R kurang daripada jisim S. Jisim R lebih besar daripada jisim S. Okay. So, jawapan dia mesti antara kedua-dua ni. It has something to do with jisim. Okay. So remember this. Sesuatu sfera yang bercas. Okay. Sesuatu objek yang bercas. Okay. Dia akan mempunyai capacity cas ataupun pemesongan dia akan lebih besar dan dia berkadar terus dengan jisim. Maksudnya kalau jisim dia besar, maka dia akan swing lebih besar. Alright? So, jisim dia kurang, dia swing kecil. So, obviously berdasarkan pernyataan saya tu, maka jawapan dia adalah ini disebabkan jisim R lebih besar daripada jisim S. Kesimpulan yang saya boleh cakap kat sini adalah sudut pemesongan ini berkadar terus dengan jisim sfera bercas. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan kali ni selalunya awak ni terperangkap dengan kira-kira. Sebanyakkan yang tadi kita banyak pergi kira-kira kan. Tapi kali ni ramai pula yang salah dekat soalan yang bukan kira-kira. Kita tengok soalan nombor 39. Yang ni pun ramai salah Okey, saya tak payah tunjuk gambar yang dekat atas. Awak tengok sini gambar kat awak punya kertas soalan. Saya terus ambil kat soalan ni. Apakah yang dimaksudkan dengan 220 volt? First, awak tahu apa maksud V? V adalah beza keupayaan. Okey. Lepas tu dia kata 200 watt. Apakah maksud 200 watt? Watt adalah kuasa. Okey. Alright. So, yang dilabelkan pada pengering rambut, semua ni adalah berkenaan dengan pemahaman sahaja. Sangat-sangat pemahaman. Kita selesai satu-satu sebab kalau awak tengok soalan ni semua dia bagi apabila kuasa
apabila satu kuasa, apabila satu beza keupayaan, apabila satu beza keupayaan, apabila satu beza keupayaan. So maksudnya dia akan bercakap tentang kedua-duanya. Dia akan bercakap pasal ni, dia akan bercakap ni. So kita bincang satu dulu. Okay, first kita bincang pasal 220 volt. 220 volt ni apa? Beza keupayaan. So kita tengok ayat manakah betul. Okay. Untuk yang A, ia akan membebaskan beza keupayaan 220 volt. Obviously salah. Mana ada alat yang membebaskan beza keupayaan? Bateri je lah. Dia membekalkan beza keupayaan kan. Tapi kalau alat elektrik, alat elektronik, dia bukan membebaskan tapi dia memerlukan beza keupayaan. Maksudnya dia kena ada beza keupayaan tu. So yang ini obviously salah. Salahnya dekat mana? Membebaskan beza keupayaan. Mana boleh membebaskan beza keupayaan? Dia bukan bateri. Dia bukannya power supply. Alright. Okey, yang B. Apabila satu beza keupayaan 200 watt. Beza keupayaan 200 watt. Beza keupayaan berapa? 220. Ini 200. Ini volt. Ini watt. Satu lagi salah. Baru fikir yang pertama. Alright. Okey, yang ketiga. Memang ini jawapan dia, so obviously akan betul lah. Apabila satu beza keupayaan 220 volt dibekalkan. Yes, perfect. Itu ayat sebenar. Right. D. Apabila satu beza keupayaan 220 volt dibekalkan. Sama. Okay. So, maksudnya sekarang ni kita tengok dekat 200 watt. Watt itu apa? Watt itu kuasa. Okay. Kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Ni W ni bukan watt ni work. Work. Kerja. Bahagi masa. Kerja sama dengan joule. Bahagi dengan masa. So, unit dia adalah joule per saat. Okay. So, ia akan membebaskan. Perfect. Kuasa memang dibebaskan. Bukan kita perlukan. Okay. So, ia akan membebaskan. Betul? Kalau yang D, ia akan membebaskan. Pun betul. Alright. So, salahnya dekat mana? Okay. C kata, dia akan membebaskan 200. Betul tak? Betul. D kata, membebaskan kuasa 200. Betul tak? Betul. Okay. So, sampai kat situ betul lah ni. Sampai sini. So, salahnya kat mana? Cuba tengok ni. 200 joule per saat, 200 watt per saat. So, soalan ni dia tanya pasal bab 1, tingkatan 4 iaitu unit. Okay. So, watt unit dia adalah joule per saat. Sebab itu jawapan dia ini. Watt per saat ni tak wujud pun. Alright. Okay. Seterusnya kita tengok soalan nombor 43. Rangkaian grid nasional ialah satu rangkaian kabel elektrik yang menghubungkan stesen kuasa elektrik kepada pengguna seperti Rajah ni. Okey, tak pernah tengok benda alah ni, boleh pergi Junjung. Tak pernah tengok, boleh pergi dekat Plaza Tol yang nak keluar tu, kat highway tu. Banyaklah stesen jana kuasa, stesen jana kuasa. Okey, yang mana dia disambungkan. Tepi highway kita banyak. Okey, tiang ni dipanggil apa? Masa form 3 dah belajar. Dia panggil sebagai pylon. Okay. So, apa fungsi dia? Dia sebenarnya adalah kita dapat bekalan kuasa daripada stesen jana kuasa elektrik. Okay, empangan contohnya. So, empangan tu akan disalurkan kepada dia. Dia akan bawa kepada stesen kuasa. Stesen kuasa ni akan disalurkan ke banyak kawasan. Okay, dia akan merentas negeri. Sebab tu nama dia stesen rangkaian grid nasional. Nasional maksudnya this pylon, tiang ni, dia jaringan dia besar. Probably sampai satu negara pun boleh ada jaringan dia. Okay? Alright. So, soalan ni tanya dekat awak. Manakah antara berikut adalah ciri-ciri rangkaian grid nasional dalam penghantaran tenaga elektrik. Okay. So, bila kita guna rangkaian grid nasional, apakah kelebihan dia untuk menghantar bekalan elektrik? Kita tengok satu-satu. Sebab luckily jawapan dia adalah last sekali. So, kita tengok satu-satu. Kenapa salah dan kenapa last sekali yang D tu betul. Okey, cukup tak muka surat dia? Alright, cukup. Okey. So yang A. Tenaga elektrik boleh diagihkan pada beza keupayaan rendah semasa penggunaan elektrik pada waktu puncak. Remember, ciri-ciri rangkaian grid nasional. Ni rangkaian grid nasional. Okey. So, tenaga elektrik diagihkan pada beza keupayaan rendah. Okey. Awak dah belajar. Okay, yang mana daripada ni stesen dah tak nampak dah ni apa benda. Okay, daripada stesen jana kuasa elektrik, okay, diorang hasilkan elektrik. Dan of course, tenaga elektrik yang dihasilkan di sini arusnya sangat tinggi. Okay, arusnya tinggi. Okay, apabila arus tinggi, voltan dia rendah. Okay.
So, barulah diorang akan salurkan dekat wire elektrik awak yang dekat atas ni. Okay? Cuma, untuk lalukan dekat wire elektrik, boleh ke kita lalukan dengan arus yang tinggi? Tak boleh. Nanti wire awak akan terbakar. So, kita kena turunkan arus ni. Untuk turunkan arus, voltan dia kena naik. Sebab arus naik, voltan turun. So, kalau arus turun, voltan naik. So, betul ke ayat ini? Tenaga elektrik diagihkan dengan beza keupayaan rendah. Salah lah. Sebab sebenarnya kita gunakan tiang elektrik yang tadi kat atas gambar tu adalah untuk mengalirkan beza keupayaan yang tinggi. Supaya arus rendah. Okay, sekali lagi saya ulang. Kenapa kita nak arus rendah? Supaya kabel elektrik kita tak terbakar. Okey, keseluruhan bekalan kuasa negara akan terganggu apabila sebuah stesen kuasa rosak. Salah. Okey, sebab pilot ni dia merangkumi jaringan di seluruh negara nasional. Okey, jadi kalau satu rosak, yang lain akan support. Sebab itu namanya rangkaian grid nasional. Okey, semasa penggunaan elektrik pada waktu puncak, maksudnya macam waktu kerja, okay, waktu tengah malam, okay, orang sentiasa gunakan elektrik. Sebahagian stesen jana kuasa kita tak boleh stopkan. Kalau kita nak perbaik ke, kita nak selenggara ke, ada tikus ke, buaya ke, harimau ke mati dalam tu kan, nak buang tak boleh nak stopkan. Sebab kalau stop nanti kita tak ada elektrik, jawapan dia salah. Sebab apa? Sama macam tadi. Okey, kalau satu masalah, yang lain boleh cover. Sebab itulah jawapan dia D. Sebahagian stesen kuasa boleh ditutup. Kita boleh tutup beberapa stesen kuasa kita semasa waktu puncak untuk menjimatkan kos. Sebab apa? Sebab stesen lain akan support. Sebab tu jawapan dia D. Okey, soalan terakhir yang kita nak bincang adalah soalan nombor 49. Okey, so tengok soalan nombor 49. Ini soalan radioaktif, graf lengkung perebutan. Okey. So, Raja menunjukkan lengkung perebutan satu bahan radioaktif. Awak faham kan kita dah buat tempoh hari. Walaupun tak banyak sangat latihan, tapi dia senang faham kan ni. Okay, so soalan dia tanya berapakah aktiviti bahan tu selepas 1 jam. 1 jam which is 60 minit. Kedebak-kedebu lebih kurang macam ni lah kat sini 60 minit kan. Okay, so saya terang dulu apa itu lengkung perebutan. Maksudnya kalau kita ada satu bahan radioaktif, dia punya bilangan dia per minit dia adalah 1000. Lepas tu kita tinggalkan bahan itu dan awak tahu bahan radioaktif adalah bahan yang tidak stabil, yang sentiasa akan mereput. Okey, dia memancarkan sinar alfa, beta dan juga gamma. Okey, so bila dia mereput, dalam 20 minit dia tinggal 800. Lepas tu dia mereput lagi. Okey, 30 minit tinggal 400. So soalan tu tanya kat awak, kalau 60 minit berapakah dia tinggal? Okey. So soalan ni senang kalau dia bagi dekat kita 500 ni berapa? Kita akan terus dapat. Okay, tapi soalan ni dia tricky sikit. Tapi sebenarnya sama je. Walau di mana pun kita bermula, kalau dia adalah bahan radioaktif yang sama, maka separuh hayat dia sama. Alright? So, sebagai contoh, kalau dia tak bagi 1000, dia bagi 400, so kita tengok, 800, kita tengok 800. Okay. So, 800 ketika minit ke-20, nilai dia 800. Okay, maksudnya, selepas 20 minit, bahan awak tu tinggal 800 sahaja dekat dalam dia. Okay. Lepas tu, bila awak tinggalkan selama 35 minit, dia tinggal 400. Awak kena tahu yang separuh hayat bermaksud masa yang diambil untuk bahan itu mereput tinggal separuh daripada nilai asal dia. Nilai asal dia kita jangan ambil 1000. Sebab kalau awak ambil 1000, awak nak kata separuh is 500. Sedangkan 500 dia kita bawa pergi sini, turun kat sini, kita tak ada nilai. So, itu kita takkan dapat selesai. Since dia bagi 800 dan 400, so kita guna dua ni. Okay, so 800 ketika 20 minit nilai 800. Okay, so nak tahu separuh hayat berapa? Separuh daripada 800 berapa? Separuh daripada 800 adalah 400. Dan ketika 400, dia adalah 35 minit. Jadi, berapakah masa yang diambil untuk 800 jadi 400? Itulah separuh hayat. Alright? So, ketika 800, masa dia 20 minit. Ketika 400, masa dia 35 minit. Jadi, separuh hayat dia 35 tolak dengan 20. So, awak akan dapat T half dia. T separuh hayat dia sama dengan 15 minit. So, maksudnya, bahan radioaktif awak ni, setiap kali 15 minit, dia akan berkurang menjadi berapa? Menjadi separuh daripada nilai asal dia. Okey, so kita ambil macam ni. Okey, mula 800. Okey.
Selepas 15 minit, dia tinggal berapa? 400. Selepas 15 minit, dia tinggal berapa? 200. Selepas 15 minit lagi, dia tinggal berapa? 100. Selepas 15 minit lagi, dia tinggal berapa? 50. Selepas 15 minit lagi, saya dah sampai ke bawah dah ni. Selepas 15 minit lagi, dia tinggal 25. Nak buat sampai bila ni? Okay, stop. Okay. Dia tanya dekat awak, berapakah aktiviti dia selepas 1 hour? 1 hour equals to 60 minutes. Okay, so 15 campur 5, dalam masa 15 minit, dia jadi 400. Dalam masa berapa minit? Jadi 200. 15 campur 15. So, maksudnya dalam masa 30 minit, dia jadi 200. Tambah lagi 15 minit. Dalam masa 45 minit, dia jadi 100. Tambah lagi 15 minit. So, 15 campur 15, 30. 30 campur 15, 45. 45 campur 15 berapa? Yes, 60. So, bila kita tambahkan lagi 15 minit, dia tinggal berapa? 50. So, sebab tu jawapan dia A. Finish.